Jelas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah kita mulakan sesi kita yang ringkas dan lain macam ni dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak macam tu kan? Betul. Ahlan wa sahlan Amma yang baru join kita. Di sini ada Syazwan dan juga Uwais lah dan abang. Kami di Bangi baru habis selesai solat tarawih dengan ikhwah kat sini lepas iftar tadi. Di ni lah di center yang kita sama-sama infakkan ni. Tadi ramai lah datang, lebih kurang 70 plus student sekitar Bangi datang iftar dan sebahagiannya stay untuk tarawih. Anyway, ini record yang pertama kita kan dalam bulan Ramadan. Rasanya belum terlambat lagi nak ucapkan Ramadan Karim kepada semua. Minta maaf mungkin sedikit bising sini. Apa tu? Dia ada buat apa lah kat sini kedai ni. Tapi tak apa sebab rasanya malam ni bukan nak bersesi sangat lah kot. Lebih kepada nak borak-borak lah ataupun bertanya khabar tentang Ramadan kan. Benda pertama nak share hari ni lah kita beruntung sebab Allah SWT telah menjawablah kita punya doa-doa kan yang kita baca sebelum ni. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Akhirnya telah pun dimakbulkan oleh Allah SWT. Sebelum Ramadan, dekat office ada beberapa berita kematian lah berlaku. Ada pegawai meninggal, ada mak ayah mereka meninggal. Maknanya towards kita nak masuk Ramadan tu, ada je orang yang tak sempat kan, meninggal lah, dipanggil oleh Allah SWT kan. So kita beruntung sebab kita bukan nak kata mereka itu tak dimakbulkan doa mereka kan. Mungkin ada sebab lain kenapa Allah Ta'ala memanggil mereka sebelum mereka sempat masuk ke bulan Ramadan. Sebab kita tahu Allah SWT ada cara sendiri untuk merespon kepada doa-doa para hamba-Nya. Tapi kita sebagai orang yang masih lagi hidup dan berjaya berjumpa dengan Ramadan ini beruntung sebab clear cut kita punya permintaan itu diperkenankan oleh Allah SWT lah masuk ke dalam bulan Ramadan. Satu bulan yang sangat istimewa, dia berbeza berbanding bulan-bulan yang lain kan. Bila datangnya bulan Ramadan, Nabi menyebut atakumur Ramadan al-mubarak kan, telah tiba pada kalian bulan Ramadan yang sifatnya al-mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Walaupun sama je bangun pagi, terbang solat subuh, hari ni sama je kan, malam, lepas ada siang. Tapi sebenarnya dia tak sama lah. Dia tak sama dari segi banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Dalam bulan ini kita buat apa amalan, ada ganjaran-ganjaran yang lebih kan. Setengah ulama mengatakan antara perbezaan bulan Ramadan ni lah bila Allah SWT menyebut dalam hadis ataupun Nabi sebut dalam hadis kan, bulan ini adalah bulan tuftahu abwabul jannah kan, yuftahu abwabul jannah, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga kan. Sebenarnya apa what so matter sebenarnya kalau bulan pintu syurga terbuka, sebab kita bukan kat syurga pun, kita kat dunia kan. Tapi setengah muhaddisin dia orang cuba nak kupas hadis ni, apa benefit dibuka pintu syurga bulan Ramadan kepada kita dekat dunia ni. Sebab kita bukan kat syurga, kita kat dunia kan. Mereka kata seolah-olahnya suasana syurga tu dia turun daripada syurga yang ada sana tu, turun ke bumi. Sebab pintu dibuka luas sampai feeling syurga turun ke bumi kan, Masya Allah. Dan kita memang perhati benda tu kan, orang jadi baik, orang nak pergi solat berjemaah, orang nak baca Quran. Semua tu tak berlaku pada bulan-bulan lain melainkan pada bulan Ramadan. So sangat hebat Islam ni, dia datang, dia bawa adat baru, dia bawa lifestyle yang baru, dia bawa pemikiran yang baru. Dia boleh tukar cara orang hidup dalam bulan Ramadan kan. Berbeza daripada bulan lain. Semua ini berlaku kerana Islam kan. Kalau Islam tak sampai, kita akan tetap melalui bulan Ramadan sebab bulan Ramadan memang dah ada pun nama dia, Islam. Tapi kita akan melalui bulan tu seperti bulan-bulan yang lain. Cuma dia datang Islam, bagaimana Islam itu memberi kita satu pemikiran kan, satu kefahaman bahawa bulan Ramadan bulan yang special. Allah Ta'ala janjikan berbagai kelebihan. Sangat beruntunglah kita semua dapat masuk dalam bulan Ramadan.
Tapi abang juga nak share kan, mungkin satu hadis kot yang kita pernah dengar. Satu hari Nabi SAW dia menaiki tangga mimbar kutubah. Nanti siapa jumpa hadis ni boleh share lah kan. Kemudian Nabi menaiki anak tangga tu, dia kata amin, amin, amin semasa naiki tangga tu. So orang sahabat-sahabat tanya Nabi, kenapa Nabi tiba-tiba baca amin, amin, amin 3 kali amin kan. So Nabi explain lah, dia sebenarnya mendengar setiap kali dia naik tangga tu malaikat membacakan doa. Kemudian Nabi mengaminkan doa yang dibaca oleh malaikat. Antara konten doa itu ialah malaikat mencelakakan kan. Nanti cek lah dia punya bahasa sebenarnya hadis tu. Mencelakakan orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapat apa? Maghfirah. Keampunan atau Ampunin. daripada Allah SWT kan. Masya-Allah kan. So malaikat melaknat, doa laknat ke atas orang yang dia dapat Ramadan tapi dia tak dapat keampunan daripada Allah Taala. Dia dapat melalui Ramadan. So Nabi pula mengaminkan doa tu. Subhanallah. Sangat mengerikan kan. Maksudnya kalau kita dah bertemu dengan Ramadan kali ke berapa ni? Kalau adik dah kali ke 20. Wais kali ke berapa Ramadan? 21. Abang dah kali ke 27, 28 dah. Fahim dah kali ke 20. 20 kali Ramadan dah. 23 Syazwan Ramadan bertemu kan. So satu benda kita kena renungkan lah. Rugi kita dah berikan 20 plus Ramadan. Kalau tak dapat lagi keampunan daripada Allah SWT, kita takut kita ni termasuk dalam kalangan orang yang Nabi aminkan celaka sebab tak dapat maghfirah walaupun dah diberikan peluang bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak ini kan. So persepsi ni lah yang perlu kita ada lah bila kita datang dalam Ramadan. Kena rasa takut kalau Allah tak beri keampunan. Kena sentiasa memenuhi selang-selang masa tu beristighfar kan. Baca Quran, mengenangkan kita punya dosa-dosa, maksiat-maksiat. Tak perlu tunggu tarawih pun. Sebab istighfar ni dia bukannya amalan, dia bukan amalan kena ada wudu, lepas tu kena formality betul-betul kena pergi masjid kan. Dia adalah amal hati kan. Dia kita dengan Allah Taala, kita duduk, kita merenung, muhasabah, kita apa? Mengenangkan apa kita dah buat seharian-seharian. Kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala menunggu-nunggu pun kita untuk memohon ampun padanya, terutamanya pada malam-malam hari lah sepanjang bulan Ramadan ini kan. Mungkin nak share lah sedikit hari ni satu ayat Quran. Tapi itulah sekarang phone kat sini. Kalau kita boleh sama-sama tengok surah Az-Zariyat. Apa tengoklah surah apa ya? Tapi surah apa ya? Rasa macam surah Az-Zariyat lah. Dalam page tu dia cerita tentang mereka ni sedikit tidur dan mereka beristighfar pada waktu sahur. Ada ke surah Az-Zariyat? Ciri-ciri orang bertakwa. Imran boleh cari page berapa? Apa betul lah. Rasa macam surah Az-Zariyat. Rasanya lah. Kalau tak dengar minta maaf Ayat 18. Ayat 18. Page apa adik? Page 521. 51. 521. Okay. Ayat. Kita baca page tu lah. 18 kan. Surah Az-Zariyat surah yang ke-56, 51. Ya Okay. Kita baca page tu lah. 521. 521. Ayat 18. Dia ada sebilangan ayat lah. Ya Itu lah, page 51. Okay, bila minta adik bacakan lah sebab nak fly kan. Silakan. Satu page je. Baca satu page. Satu page je.
nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Jazakallah azim. Jazakallah khair kepada adik kan. Kalau kan adik baca semua ayat ke? Semua surah? Semua surah. Tadi tak semua kan? Sebahagiannya lah, page tu. Dekat ayat berapa tah dia mula dia cerita tentang beberapa ciri Allah SWT menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa kan? Ayat berapa mula? 15. Cuba baca sikit masuk dia. Mulai 17 tu. 17 mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Dia mula kat mana ayat orang bertakwa tu? 17 ayat bertakwa. Betul lagi kan? 18 beristighfar. 15 okey. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 17, mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Ayat 18, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah memohon ampun. Ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Ayat 20, dan pada bumi ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin. Sampai ke 19 kan? Daripada ayat 15 sampai 19 Allah SWT menceritakan tentang orang-orang bertakwa lah. Satu, sebenarnya kita nak cari benda ni sebab output daripada Ramadan ni kan la'allakum tattaqun kan. Dan of course dalam Quran ni banyak tempat cerita tentang takwa dan di setiap tempat tu ada pelbagai karakter yang Allah highlight kan. Ada tempat sometimes dia cerita macam ni, sometimes cerita macam tu, tapi antara yang diktat dan yang definite cerita tentang orang takwa adalah ayat ni, surah Az-Zariyat. Dan benda ni kebanyakannya berlaku dalam bulan Ramadan pun kan. Iaitu Allah cerita orang bertakwa ni ciri-cirinya, pertama mereka dapat syurga lah. Yang kedua, apa yang mereka buat di dunia kan. Iaitu pertama, sedikit waktu tidur, sebab selebihnya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala lah. Dan ia berlaku dalam bulan Ramadan. Kita memang kurang tidur lah sebab kita kiam tarawih dan kita bangun sahur. Ada yang bangun kiam mulai kan. Itu pertama. Yang kedua,
dia beristighfar pada waktu sahur. Dia astaghfirun pada waktu sahur, dan maksudnya dia kena bangun dulu sahur dan beristighfar. Itu pun kita buat sepanjang bulan Ramadan. Dan Allah kata juga mereka ni menyisakan sebagai harta mereka kepada orang-orang yang meminta dan juga orang yang tidak meminta kan. Jadi inilah perbuatan infak lah yang berlaku sepanjang bulan Ramadan juga. So ini adalah ciri-ciri yang sebenarnya kita boleh kejar pun kan? Yang kita boleh dapat kalau kita jadikan ni sebagai kita punya apa ya, KPI lah, KPI bulan ni, insyaAllah kan. Ini beberapa package yang Allah kita, kalau kita boleh latih diri kita dengan beberapa item ni, insyaAllah kan, dengan berkesan kita boleh jadi orang-orang yang bertakwa lah kepada Allah SWT kan. Iaitu orang yang kurang tidur, orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur, orang yang memberikan sebagian harta mereka kepada orang yang memerlukan lah, sama ada orang tu minta ataupun tidak meminta kan. So mungkin ni sedikit peringatan kot untuk baki-baki Ramadan yang ada kan. Selain pada kita fokus kita punya ibadah, ada lagi lah orang lain juga yang memerlukan kan bantuan. Sebab tu orang berzakat bulan Ramadan, sama ada zakat fitrah atau zakat harta. Zakat fitrah of course memang kena wajib bulan Ramadan kan. Zakat harta pun walaupun dia tak adalah wajib bulan Ramadan, dia asalkan cukup haul dia, kita bayar zakat harta. Tapi selalunya orang akan gunakan kesempatan Ramadan untuk berzakat sebab nak dapatkan ganjaran gandanya pahala tu. So ini semua ciri-ciri yang ada pada orang bertakwa yang kita nak develop lah sepanjang kita Ramadan ni. Mudah-mudahan bila kita keluar nanti, kita ciri-ciri tu bukan ada, dia boleh dibentuk di bulan Ramadan, tapi kita tak nak kita ada benda ni hanya pada bulan Ramadan kan. Habis Ramadan dah lupa dah istighfar, dah tak bangun dah sebelum subuh untuk beristighfar kan. Sepatutnya kita boleh, bila kita buat sebulan ni, kita boleh meneruskanlah momentum tu. Walaupun dah masuk bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kita harapkan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini tak perlu ekstrim pun, tak perlu nak kena bangun pukul 2 pagi macam wah power sangat kan. Kalau boleh bangun pukul 2 tu mungkin ada orang boleh buat, tapi kita tak perlu pun go to that extreme kan. Tapi at least bangun waktu sahur tu. Setiap hari kita bangun kan, kita cuba latih pukul 5.30 ke, pukul 5 ke, tak terlambat pun kalau bangun 5.30 sebelum subuh kan. Waktu sahur, waktu sebelum subuh istighfar. Kalau malas sangat baca Quran, at least istighfar lah kan. Istighfar yang penuh penghayatan lah istighfar, sebab ngantuk tu kan. Sebab bila kita melatih diri kita bangun pagi, memulakan istighfar Allah Ta'ala, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa kan. Kalau kita ni ada lebihan harta lah, kita mungkin tak berharta lagi kan, sebab kita pun belajar. Tapi kalau kita ada kan, beasiswa ke, ada kerja kita buat ke, income lain ke, parents bagi pun ada lebihan, kita latih diri kita nak memberikan. Memberi pula pada orang yang minta. Memberi betul-betul kerana Allah SWT kan. Nabi SAW ada dua benda Nabi buat sangat kuat ekstra bulan Ramadan ni. Apa dua benda tu? Baca Quran dengan infak. Betul kan. Nabi buat dua benda ni yang ekstra kan, baca Quran dengan sedekah tu. Nabi lebih bersifat pemurah ketika datangnya bulan Ramadan. Dan dia baca Quran tu banyaklah sebab dia ada sesi tadarus dengan Jibril kan. So itu yang nak share lah refleksi Ramadan. Baru je 4 hari kan. Bagus kita check awal-awal supaya kita tak shock sendiri, supaya rasa macam orang dia buat banyak lah sebab semangat kan. First 2-3 days rasa macam dah khatam Quran dah, hari 10 dah khatam dah. Lepas tu dia dah mula apa, graf tu turun, patutnya graf tu makin naik kan. So kita check lah bersama kan, kita ikhlaskan amal kita kepada Allah Ta'ala. Kita pastikan kualiti orang bertakwa yang sebut dalam surah ni ada pada kita. Boleh improve lagi. Kalau bangun lambat ke, bolehlah cuba bangun awal lagi kan. Gunakan waktu sahur beristighfar. Jangan buka phone kan. Sekarang ni bangun scroll dulu lah, scroll Instagram, scroll notice. Mungkin kita kena refrain lah diri kita daripada gadget-gadget ni kan. Memang mengganggu lah. Abang sendiri pun ada habit tu kan. Kalau bangun je macam nak update dulu kan. Padahal update phone ni bila boleh buat. Maksudnya update berita ke benda kan. Tapi istighfar ni dia khusus, memang special pada waktu sahur. So kita latih diri kita lah untuk mulakan hari-hari kita dengan apa yang Allah sebut dalam surah ini. Kurangkan tidur, mulakan pagi dengan bersifat solat ke, baca Quran ke. Kalau ada lebihan kita ni lah, kita memberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan sifat-sifat ni adalah pada kita kan. Dan sangat penting lah kita kena sentiasa berkongsi, share, update, tanya khabar sama kita. Sebab
Bila kita ni masing-masing hidup sendiri, kita tak tahulah setiap orang tu dekat mana dia punya pace dia punya progress kan. Tapi bila kita ada sesi peringatan macam ni, bolehlah kita dimuhasabahlah apa dekat keadaan kita sekarang kan. Wallahualam tu kot nak share pada malam ni kan, pada pukul 11 pun. Memang berniat nak share pasal surah An-Naba tu, tapi tak pastilah keadaan ni sesuai kan. Wah, kalau kita posting malam, dia akan jadi macam ni ya. Kan, dia akan direct sebab tarawih. Okay, kita kena cari waktu lain lah, waktu siang yang semua available kan. Mungkin back tu dulu kot kan.